Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan pada malam ini. Kita direzekikan sekali lagi untuk bertemu dan berkongsi tentang surah Al-Kahfi yang telah pun kita jalankan saban sesi dan saban minggu, dan ini adalah sesi yang ke-20. Dan hari ini saya bertugas sebagai moderator merangkap panel disebabkan keuzuran yang ada pada Ustaz Fakhrul Islam sebagai moderator. Jadi saya akan ambil alih lah malam ni sebagai moderator dan juga dalam masa yang sama sebagai panel. Panel yang kedua adalah Ustaz Akram Robi daripada Perlis, daripada KUIPS. Apa khabar Ustaz Akram? Okey kan? Alhamdulillah sihat. Sihat Sami. Lama rasanya tak dalam Ustaz main ni. Okey. Baik, jadi malam ni kita akan bincangkan dua ayat sebagai penerus kepada sesi-sesi sebelum ni. Jadi malam ni kita akan bincangkan ayat ke-39 dan juga ayat yang ke-40. Dan saya lah sebagai panel yang pertama akan bincangkan ayat yang ke-39. So kejap lagi saya akan berubah, kita panggil berubah daripada moderator menjadi panel lah. Macam tu. Baik, secara umumnya ayat yang ke-39 ni saya merasakan kita perlu faham gambaran keseluruhan ayat dulu ataupun gambaran keseluruhan kisah ini. Sebab apa ayat ke-39 dalam surah Al-Kahfi ini, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran muka surat 298, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalaulah, maksudnya lah terjemahan secara ringkas, kalaulah kamu masuk ke kebun kamu itu, ke ladang kamu itu, dan kamu menyebut Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, Allah berkehendak dengan apa sesuatu pun. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun kamu melihat aku ini sedikit harta aku dan sedikit anak pinak, sedikit anak-anak aku. Ayat ini sebenarnya adalah hiwar, satu dialog antara dua orang lelaki. Dua orang lelaki yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ini. Jadi dengan sebab itu, untuk faham ayat ni, saya berpandangan kita perlu faham dulu apa kisah yang dicerita dalam ayat ni. Ya, apa situasi, apa latar belakang ayat ni. Umumnya kisah ini adalah kisah Sahibul Jannatain. Kisah Sahibul Jannatain. Apa maksud Sahibul Jannatain? Pemilik dua buah kebun. Pemilik dua buah kebun. Jadi Al-Quran merakamkan tentang sebuah kisah yang berlaku secara hakikat suatu masa dulu, bahawa ada seorang lelaki yang memiliki dua buah kebun. Yang mana lelaki ini kafir, dia memiliki kita panggil nikmat dunia yang banyak, nikmat dunia yang melimpah ruah, dan dia ada kebun. Di kebun ada dua biji kebun, dua buah kebun, dan ada sungai yang mengalir antara kebunnya, dan kebunnya itu sangatlah subur. Jadi dengan sebab kenikmatan yang dia ada itu, dengan sebab kemewahan dunia yang dia ada itu, menyebabkan dia ni bongkak, menyebabkan dia ni sombong, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan pada suatu hari dia bertemu dengan sahabatnya, dan dia masuk, dia bawa sahabatnya itu ke kebun tersebut, kebun milik dia itu, dan dia sebut faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'zu nafara. Dengan penuh bongkak dia sebut aku ini aktsaru minka malan, ada harta yang lebih banyak daripada kamu, wa a'zu nafara, dan aku ini ada followers, ada pengikut yang ramai. Itu ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-34.
wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke ladang itu, ke kebun itu, zalimun li nafsihi, dengan penuh bongkak. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia sebut bahawa harta benda yang dia ada ini, harta keduniaan yang dia ada ini tidak akan musnah sama sekali. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia menafikan hari kiamat dengan penuh sombong, dengan penuh bongkak. Dia menafikan hari kiamat. Kata dia, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, ayat yang ke-36. Aku tidak rasa yang hari kiamat itu akan berlaku. Wala in ruditu ila rabbi, dan kalaupun berlaku, pasti aku akan dapat tempat yang lebih baik seperti daripada di dunia ni. Jadi kononnya dia di dunia itu dapat harta yang banyak, dapat rezeki yang banyak. Nanti di akhirat itu pasti dia akan dapat yang banyak juga kalau berlaku. Tetapi konteksnya dia tidak beriman dengan hari kiamat. Kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Tak apalah. Secara umumnya dia adalah cerita berkenaan dengan kesombongan pemilik kebun. Kesombongan pemilik kebun. Siapa namanya, di mana dia, tahun bila itu, tolak tepi. Sebab apa? Kisah-kisah Qurani ini, bila Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah akan memfokuskan kepada tujuan yang sebenar. Apa tujuan, apa objektif utama. Kan? Kita tahu nama, tak tahu nama itu nombor dua lah. Apa faedah kalau kita tahu nama dan tak tahu nama? Itu cerita yang kedua. Di mana dia? Di mana berlaku? Itu tak tahu pun tak apa. Jadi Allah fokuskan apa yang lebih utama daripada itu. Allah fokuskan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada itu, iaitu kesombongan pemilik kebun tadi, dan juga bagaimana sahabatnya tadi, sahabatnya yang diceritakan itu, menasihati dia dengan nasihat yang sangat baik. Baik tuan-tuan, selepas kita jauhlah syariah lah kan, kita review secara ringkas berkenaan dengan kisah ini, barulah kita boleh faham ayat yang ke-39 ni. Barulah kita masuk kepada secara langsung kepada ayat yang ke-39 ini. Sebelumnya ayat yang ke-38, selepas dia bongkak, pemilik kebun teh ini bongkak kepada sahabatnya, maka sahabatnya tadi yang dia bawa sekali tengok harta kekayaan dia itu, tegur dia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, kata sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia dialog dengan sahabatnya, akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Adakah kamu ingkar, kamu kufur dengan akafarta billadhi, dengan Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian sampailah kamu menjadi sekarang ni, menjadi rojul. Rojul ni kita panggil menjadi peribadi yang hebat lah, kan? Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Ini sahabat dia yang tadi yang tegur. Kemudian barulah masuk ayat yang ke-39, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Baik. Tuan-tuan, kalau tengok ayat yang ke-39 ini, kita akan tengok nasihat sahabat dia tersebut kepada yang si kafir tadi. Walaula idh dakhalta jannatak, kalaulah kamu masuk ke kebun itu, wa qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, dan kamu sebut masya Allah. Tidak, masya Allah ni maksudnya semuanya dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan kepada Allah. Sebab apa kawan dia sebut macam ni? Sebab pada asalnya yang si bongkak tadi, dia masuk ke dalam kebun itu dengan penuh bongkak, dengan penuh bangga diri, dengan penuh sombong. Itu ayat yang ke-35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kan? Jadi waktu ayat 35 tu Allah cerita yang sahabat dia tadi masuk dengan penuh bongkak, penuh sombong, mengatakan bahawa nikmat kekayaan kebun buah-buahan yang dia ada itu akan kekal selama-lamanya. Maka sahabat dia yang tadi, sahabat dia yang seorang lagi ni, yang baik ni,
mengingatkan dia, menasihati dia supaya masuk ke dalam kebun dan sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Apa di sebalik Masya Allah la quwwata illa billah ini? Masya Allah dan la quwwata illa billah ini adalah satu kalimah yang menunjukkan kepada iman. Yang menunjukkan kepada iman, kekuatan iman. Maksudnya, walaupun apa yang berlaku, walaupun apa yang direzekikan oleh Allah, semuanya kembali diikatkan dengan Allah. Kan? Allah rezekikan kita kekayaan, Allah rezekikan kita gaji, Allah rezekikan kita anak-anak dan macam-macam lah. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Dan semua itu tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya, semua rezeki yang Allah bagi kepada kita dan semua apa yang berada di sekeliling kita itu adalah ujian daripada Allah. Betul tak? Adalah ujian daripada Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah-surah yang lain, antaranya saya boleh sebut dalam surah Ali Imran ayat 186, Allah sebut latablawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah akan menguji kamu dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. Kemudian dalam surah yang lain Allah sebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Ujian kepada kita. Wal baqiyatus salihat, harta itu tidak akan kekal, anak-anak juga tidak akan kekal. Tetapi yang kekalnya apa? Wal baqiyatus salihat, amalan-amalan yang baik. Khairun 'inda rabbik, amalan yang baik inilah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawaban wa khairun amala, dan berbanding harta tadi, yang amalan baik inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Allah sebut, Allah ingatkan kita supaya tidak menganggap segala nikmat itu sebagai kita panggil sebagai kemuliaan daripada Allah, dan tidak menganggap kemiskinan dan segalanya itu sebagai penghinaan daripada Allah. Jangan anggap macam tu. Jadi dalam ayat surah Al-Fajr ini, ayat yang ke-15, Allah sebut fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang manusia itu kalaulah diuji oleh Allah, kemudian Allah bagi nikmat kepadanya, maka dia pun akan sebut fayaqulu rabbi akraman. Allah yang memuliakan aku. Sepatutnya tak macam tu. Sepatutnya kita kena anggap kedua-duanya adalah ujian. Miskin, hina, kaya, banyak anak, banyak harta, semuanya adalah ujian daripada Allah. Jangan kita anggap harta kita banyak itu Allah sedang memuliakan kita, dan jangan kita anggap harta kita sedikit ataupun anak kita tidak ada dan sebagainya, penghinaan orang pada kita, itu Allah sedang menghina kita. Jangan anggap macam tu. Tetapi kedua-duanya adalah ujian untuk kita diuji sama ada kita sabar ataupun kita bersyukur ataupun kita kufur. Kan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah pemberian daripada Allah kepada aku untuk menguji aku, sama ada aku bersyukur dan juga ataupun aku kufur. Baik, ayat 39 dalam surah Al-Kahfi ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sepatutnya kita berinteraksi dengan nikmat Allah. Bagaimana sepatutnya kita deal dengan nikmat Allah. Kita tak boleh bongkak, kita tidak boleh bongkak dan tidak boleh kita panggil, kita rasa apa? Kita rasa memiliki semuanya. Tetapi kita kena sentiasa kembalikan nikmat Allah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah hak milik Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa saja.
Sebab itu kawannya sebut tadi, qulta ma sya Allah walaula idh dakhalta jannatak qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Sebutlah masya Allah kalau kita masuk, kalau kamu masuk ke kebun kamu itu, sebutlah masya Allah la quwwata illa billah. Sebutlah ini semua adalah dengan kehendak Allah dan tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun kamu kan bila dia dialog dengan kawannya, bila dia tegur kawannya, sebelumnya kalau kita tengok ayat yang ke-34, kita akan dapati yang kawan dia tadi sedang kita panggil menempelak dia. Dia kata, aku ni banyak lagi harta daripada kamu. Aku ni banyak lagi followers daripada kamu. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku ni banyak lagi harta daripada kamu. Jadi kawannya tadi balas balik. Dia kata, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun aku ni tak ada harta dan tidak ada anak, kan? Tetapi yang sepatutnya adalah kita sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa sabar dengan ujian Allah. Itu yang nak dimaksudkan dalam ayat ini. That's why kalau kita tengok dalam banyak asar daripada para ulama salaf terdahulu, kita akan dapati mereka selalu mengambil ayat ini sebagai satu dalil, sebagai satu apa kita panggil, satu pegangan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tengok dalam beberapa asar, antaranya adalah mawarada an Urwah bin Az-Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ra'a min malihi syai'an yu'jibuhu. Urwah bin Zubair ni kalaulah dia tengok kepada harta-harta yang apa kita panggil, yang menakjubkan dia, maka dia akan sebut masya Allah la quwwata illa billah. Sebab dia berpegang dengan ayat ni, kan, supaya kita ni tidak takabur, supaya kita ni sentiasa bersyukur. Dan begitu juga Al-Imam Malik rahimahullah, dia tulis di depan pintu rumah dia tu, masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian ada anak murid dia tanya, kenapa tulis macam tu, kenapa berkata macam tu? Maka dia kata, ala tasma' anna Allah Ta'ala yaqul walaula idh dakhalta jannatak qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Dia kata kepada anak murid dia, bukankah kamu tak bacakah kamu firman Allah ayat 39 ni lah? Bukankah Allah berfirman walaula idh dakhalta jannatak qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Jadi ini istidlal kefahaman Imam Malik. Apabila kita masuk ke rumah ataupun melihat kepada harta yang banyak yang menakjubkan kita, maka kita diajar dan dianjurkan untuk menyebut masya Allah la quwwata illa billah, supaya kita ni sedar diri yang semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah hak milik Allah. Okey, sikit lagi, saya pasti Ustaz Akram akan tambah banyak lagi lepas ni. Sikit lagi, mungkin ada yang tanya atau bermain-main di pemikiran, di fikiran kita, kalau macam tu kita tak boleh ada harta yang banyak ke? Tak bolehkah kita minta kaya? Bukan macam tu. Bahkan kita boleh untuk minta harta yang banyak, kita boleh untuk minta kaya dan sebagainya, tetapi kita kena ingat bahawa setiap kekayaan dan juga harta yang banyak itu perlu disyukuri, perlu kita panggil, perlu ada sudut satu lagi perlu disyukuri dan perlu dikembalikan kesyukuran kepada Allah SWT. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa bahawa Nabi SAW ini minta kaya, kan? Antaranya adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, qala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, bahawa Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, taqwa, wal-'afaf wal-ghina. Al-'afaf ni maksudnya apa? Al-'afaf ni maksudnya kecukupan, wal-ghina dan juga kekayaan.
Dan kita juga jumpa daripada hadis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia suruh Nabi SAW doa kepada Anas bin Malik. Berdoa kepada Anas, khadim Nabi itulah. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyakkan harta Anas ni dan juga waladahu, dan juga banyakkan anak-anaknya. Dan juga ada juga hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menyebut, iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bebaskan kami daripada hutang, wa aghnina minal faqr, dan kayakan kami daripada kefakiran. Ini sebuah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dan agama kita umumnya memang menuntut kita untuk menjadi kaya dan memang menuntut kita untuk memiliki harta yang banyak, tetapi tidak dengan sombong dan tidak dengan bongkak, kan? That's why kalau kita tengok hadis-hadis yang lain, kita akan jumpa bahawa Nabi SAW juga syukur, minta supaya sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan. Antaranya adalah hadis Shaddad bin Aus, haitsu qala li rajulin, bahawa Nabi SAW berkata kepada seseorang, ala u'allimuka ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna an naqul. Shaddad ni berkata kepada kawannya, ala u'allimuka ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna an naqul. Tidakkah kamu mahu dengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kami? Kan? Jadi Shaddad sebut Rasulullah ajarkan mereka satu doa, Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amr wa as'aluka azimat ar-rushd wa as'aluka syukra ni'matik. Yang last kali itu, wa as'aluka syukra ni'matik, Nabi SAW ajar kepada para sahabat dia supaya sentiasa berdoa, minta syukur atas segala nikmat. Dan juga ada hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW berdoa, waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ya Allah, jadikanlah kami ni di kalangan golongan yang bersyukur ke atas nikmat. Musnina biha ni sentiasa puji Allah atas apa yang diterima, atas apa yang dikurniakan. Qabiliha ni maksudnya terima dengan keadaan yang redha, tidak mengungkit-ungkit, tidak rasa orang lain lebih kaya pada kita miskin, Allah Ta'ala. Tak, jangan macam tu, redha. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Di samping minta supaya direzekikan dengan rezeki yang banyak, kita juga diminta untuk sentiasa bersyukur. That's why agama kita ni dia ada mizan, ada timbangan yang adil, kan? Kalau orang kaya itu dia perlu bayar zakat, perlu bersedekah, kan? Supaya berlaku keadilan dalam ekonomi dan juga berlaku keadilan dalam agama kita. Jadi itu sebuah ringkas yang kita boleh yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan ayat 39. Secara umumnya di samping apa yang saya sebutkan tadi, itu juga menunjukkan bahawa kita ni perlu saling menasihati antara kita, kan? Sahabatnya tadi menasihati kepada kawannya yang kafir. Jadi kita pun perlu mencontohi sahabatnya yang baik tadi untuk saling menasihati perkara yang baik. Dan itu juga menunjukkan kepada kita kepentingan memiliki kawan yang baik yang sentiasa memandu kita kepada jalan yang benar, kepada akhirat, kepada kebenaran dan sebagainya. Secara umum macam tu. Jadi saya minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. Sekejap lagi saya akan serahkan kepada panel kedua untuk bincangkan ayat yang seterusnya. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Akram Robby. Wallahu alam. Assalamualaikum. Tafadhal Ustaz Akram. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Muhaimin atas penerangan yang sangat padat, cukup memberikan kita makna. Saya nak bocorkan sikit perbincangan saya dengan Ustaz Muhaimin tadi
bahawa beliau maklumkan yang itu adalah persediaan akhir ataupun persediaan yang dah lewat lah. So nak kata yang lewat pun macam ni kualitinya, kalau beliau bersedia sebulan, tak tahulah macam mana dia panjang ataupun lagi ilmu yang boleh dikongsikan. Terima kasih Ustaz Muhaimin. InsyaAllah saya sebagai panel kedua akan membincangkan ayat yang ke-40. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak, ibu-ibu, ayah, saya ucapkan selamat datang kepada sesi live Tadabbur Center. Jadi saya jemput kepada sidang pendengar dan penonton untuk berkongsi, like, komen, apa-apa mesej ataupun poin-poin yang boleh kita kongsikan agar manfaat itu tersebar luas, insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz Muhaimin telah mengupas panjang berkenaan dengan ayat 39 dan saya percaya itu pun sudah memberikan makna yang secara keseluruhan apa yang nak dimaksudkan ataupun apakah mesej yang kita boleh dapat daripada ayat yang ke-39. Dan insya-Allah saya sebagai panel kedua akan berkongsi mana-mana yang nak tambah boleh tambah di ruangan komen. Mungkin ada poin yang saya terlepas, insya-Allah saya akan membacakan ataupun berkongsi ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Al-Kahfi ayat yang ke-40. Tuan-tuan dan puan, kita mungkin ada Al-Quran di hadapan kita ataupun mungkin bersama kita tablet ataupun telefon pintar yang kita boleh akses apps Al-Quran. Jadi saya nak mengajak kepada semua untuk sama-sama kita melihat terjemahan ayat ini. Di hadapan saya ada terjemahan Allah Basmah yang kita boleh lihat. Ia tertulis, terjemahan bagi ayat 40 ini adalah, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu dan aku bimbang dia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Ini adalah terjemahan yang kita dapat daripada Abdul Basmah ya, Ustaz Muhaimin. Jadi itu adalah terjemahan secara umum. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk kita bahagikan ataupun perincikan ayat ini kepada 3 bahagian utama. Iaitu kita ambil bahagian pertama adalah fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Itu bahagian pertama. Jadi tuan-tuan dan puan boleh letakkan mungkin koma ke ataupun mungkin tulis dekat nota. Ini bahagian pertama. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua kita letakkan wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', iaitu bahagian kedua. Dan yang terakhir bahagian ketiga adalah fatusbiha sa'idan zalaqa. Jadi cukup 3 bahagian yang kita akan bahaskan. Mungkin tidaklah secara detail, terlalu detail, tapi mungkin membantu kita untuk memahami mesej ataupun intipati ayat ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah, kita lihat pada perkataan yang pertama. Allah memulakan ayat yang ke-40 ini setelah membawakan kisah 2 tukang kebun yang memiliki prinsip akidah dan memiliki kepercayaan berbeza. Seorang yang memilih untuk kufur dan menafikan yang segala apa yang diperoleh itu adalah nikmat Allah, manakala yang kedua adalah dia mengatakan bahawasanya apa yang dikurniakan itu adalah nikmat Allah ataupun kurniaan Allah. Jadi ada 2 contradiction, ada 2 pertembungan antara kepercayaan. Jadi Ustaz Muhaimin dah bincangkan tentang apa yang dirasakan ataupun ayat sebelum ni, minta maaf, ayat sebelum ni dah bincangkan prinsip tukang kebun yang tak soleh, tukang kebun yang kufur, dan hari ini kita bincangkan tentang prinsip tukang kebun yang soleh. Jadi Ustaz Muhaimin dah bincang ayat 9, ayat 40 pula membincangkan tentang adalah sebuah harapan. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Okey, bahagian pertama ia membincangkan tentang perihal harapan. Tuan-tuan, perkataan asa. Perkataan asa kalau kita rujuk dalam penggunaan bahasa Arab, ia bermaksud ar-raja ataupun al-yaqin.
Maksudnya apa? Dia bukan sekadar mudah-mudahan ataupun bukan sekadar semoga Allah kurniakan aku lebih baik, bukan. Tetapi dia dipasakkan dengan mudah-mudahan ataupun semoga dengan yakinnya yang dia tahu pasti Allah akan kurniakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang tukang kebun tu ada ataupun tukang kebun yang tak soleh itu ada ataupun kawannya tajulah. So dekat sini dia bukan sekadar semoga yang kita faham, tetapi dia yakin yang Allah pasti, dengan harapan yang dia yakin Allah pasti kurniakan yang lebih baik daripada apa yang kawan dia yang tak soleh tadi tu peroleh daripada kebun tu. Itu pertama, iaitu kita yakin yang ataupun tukang kebun yang soleh ini ataupun kawan dia yang soleh ini, yang beriman ini, dia merasakan yang segala-galanya adalah lebih baik dan Allah pasti kurniakan yang lebih baik kepada dia nanti, insya-Allah. Kemudian kita lihat tukang kebun soleh ini, tuan-tuan dan puan, berdasarkan bahagian pertama, kita masih lagi di bahagian pertama. Tukang kebun soleh ini dia melihat bahawa apa yang ada di dunia ini tidaklah begitu bermakna dengan apa yang akan diperoleh ke akhirat sana nanti. Sebab kita lihat pada ayat sebelum ini ataupun perbahasan sebelum ini, bagaimana tukang kebun yang kufur itu dia berbangga-bangga dengan harta dia. Walaupun kebunnya itu mungkin boleh memberikan dia kekayaan kalau dia mahu ataupun kalau dia bolehlah peroleh kejayaan ataupun kekayaan kat situ. Tetapi tukang kebun yang soleh ini, yang beriman ini, dia tak harap apa-apa pun. Dia rasa tak apalah kalau Tuhan tak rezekikan aku macam mana Tuhan rezeki kamu, aku yakin yang sebenarnya Tuhan sedang sediakan nikmat yang lebih baik. Walaupun kalau dia mungkin boleh gunakan kekayaan kebun itu untuk membeli sebuah kereta konti, Mercedes sebagai contoh, ataupun kereta muscle car, Ford Mustang sebagai contoh, ataupun kereta Honda ataupun logo H untuk menarik perhatian ibu-ibu mertua ataupun bakal-bakal ibu mertua, ataupun dia boleh membeli King of the Road. Maksudnya dia boleh menggunakan kekayaan itu, tapi tukang kebun yang soleh ini tidak begitu. Dia tidak ada satu pendirian yang sama dengan pendirian yang kawan tadi tu yang kufur. Bagi dia cukup kalau dekat dunia ni dia tak kaya, it's okay, tak apa. Sebab dia tahu yang Allah sedang reserve satu nikmat yang lebih baik untuk dia dapat dekat akhirat sana nanti, insya-Allah. Itu bahagian pertama. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Keyakinan yang sepatutnya ada pada setiap mukmin sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita lihat tuan-tuan perempuan, wujud bila ada media sosial ni, kita suka nak membandingkan diri, betul? Kita rasa yang macam kalau kita ni pada usia 30-an ataupun sebelum 30 dah ada rumah, dah ada kereta. Tetapi boleh jadi dia belum direzekikan dengan rezeki yang lain. Kita tak tahu dia punya kisah di belakang tu. Tapi kita sibuk membandingkan apa yang kita ada dan apa kita tak ada. Yang tu yang menjadikan kita ni kadang-kadang terlupa untuk syukur seperti mana yang Ustaz Mahmi sebutkan tadi tu. Dan inilah kita lihat keyakinan dan keimanan yang ada pada tukang kebun yang soleh. Dia merasakan apa? Tak apa, aku tak nak banding dengan siapa. Cukuplah kalau Allah tak rezekikan kat sini. Dekat akhirat nanti Allah reserve nikmat yang lebih besar nanti, insya-Allah. Lebih besar daripada apa yang kamu dapat dekat kebun kami tu. So dia tidak membandingkan apa yang dia ada dengan kawan dia ada tadi tu. Itu fa'asa rabbi, sebuah harapan yang ada dia punya, kita kata keyakinan yang Allah pasti, Allah akan. Cuma dia letakkan, dia meletakkan dia punya segala keserahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian pertama. Kita pergi bahagian kedua, tuan-tuan. Bahagian kedua kita lihat Allah kata apa? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Quran kata dalam surah Al-Kahfi, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Di mana kalau kita lihat terjemahan, aku bimbang dia akan menimpakan kebunmu itu dengan bala bencana daripada langit. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak untuk kita lihat kepada perkataan azab ataupun bencana itu. Saya sebenarnya bila berkawan dengan Ustaz Muhaimi ni, banyak membantu sebenarnya untuk saya gali perkataan-perkataan bahasa Arab. Jadi bila saya baca Quran tu, saya tidak sekadar lihat terjemahan dan saya berkesimpulan, tidak. Saya berminat untuk sebenarnya kita mengkaji kenapa Quran memilih perkataan sedemikian berbanding perkataan yang lain. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kat sini, tuan-tuan, Quran menggunakan perkataan husbana, iaitu kalau kita terjemahkan bencana.
Tapi pernah tak kita letakkan satu persoalan, sebenarnya ini bencana yang macam mana sebenarnya? Sebab kalau kita lihat perkataan bahasa Arab tentang maksud husbana ini, kita akan rasa macam, dia Quran ni akan bukan sekadar membincangkan kisah-kisah silam, tapi Quran ni membincangkan sikap manusia. Tuan-tuan puan, Al-Imam Az-Zajjaj memberikan pengertian husbana ini sebagai azab ataupun bencana yang tercetus daripada tangan manusia sendiri. Kita tidak menafikan setiap bencana adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah etikat kita. Itu kita beriman dengan benda tu. Maksudnya Allah izinkan ataupun kalau berlaku satu bencana itu semua atas dasar masyiatillah. Allah Subhanahu Wa Taala pun izin. Tetapi ayat ini dia menghubungkan kita dengan sebab musabab. Maksudnya ada sebab dan ada dia punya punca. Dan kita lihat bagaimana perkataan husbana difahami sebagai dalam bahasa Arab sebagai azab ataupun bencana ataupun musibah yang terbit ataupun datang daripada tangan manusia sendiri. Persoalannya, apa yang dibuat oleh ahli tukang kebun yang tak soleh ni sampai Allah turunkan azab ni? Dan seakan-akan tukang kebun yang soleh ini dia dapat smell something fishy. Maksudnya something's bad going to happen. Itu kata orang putih lah. So dia dapat merasakan sebenarnya azab ataupun husbana adalah benda yang datang daripada tangan manusia. Jadi bila kita lihat husbana ini adalah azab yang datang daripada tangan manusia, kita boleh dapat sedikit trace. Sebenarnya ayat ini dia bukan turun untuk semata-mata untuk dua tukang kebun ni, tapi dia nak berbincangkan tentang sifat manusia yang tak pernah cukup. Bila dia rasa dia nak kaya, bila dia rasa dia dah ada sesuatu, dia akan berusaha. Itu betul, itu tak ada masalah. Tetapi dia akan start eksploitasi sampai dia menzalimi pihak yang lain. Iaitulah yang kalau kita lihat dekat media-media liputan, dekat akhbar, kerap kali kita lihat yang kalau berlakunya banjir, berlakunya ribut taufan akan terkait dengan bagaimana hutan-hutan, bukit bukau digondol ataupun diratah oleh sebahagian manusia yang akhirnya menyebabkan musibah turun terkena dengan mereka-mereka yang tidak berdosa. So inilah yang sebenarnya perkataan husbana ini. Dia adalah balasan yang turun disebabkan oleh tangan tukang kebun yang tak soleh itu sendiri. Itulah yang kita lihat sebenarnya. Ini sebenarnya sifat manusia. Dia bukan ada pada tukang kebun yang tak soleh itu sahaja, bukan ada pada tukang kebun yang kufur itu sahaja, tapi dia ada pada sikap manusia. Dia dah kaya dah sebenarnya dengan apa yang Tuhan berikan, tapi dia nak lebih kaya sampai apa? Dia hilang pertimbangan, lalu dia eksploitasi sumber-sumber alam sampai menyebabkan apa? Hilang kestabilan pada bumi Allah Subhanahu Taala, melanggar sunnatullah dan akhirnya menyebabkan manusia-manusia tidak berdosa terpaksa tanggung mudarat ataupun bencana yang terkena ke atas mereka. Puan-puan, inilah kita lihat bagaimana Quran membincangkan, walaupun ia kisah dua dalam tukang kebun, tapi sebenarnya kisah ini adalah kisah yang membabitkan sifat manusia sebenarnya. Yang seorang merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan, yang seorang lagi tu, apa yang aku dapat ni, no, aku takkan cukup dengan sekali itu. Betul, sifat kaya itu perlu digali, tapi kalau sampai kita menzalimi dan sampai kita menyebabkan ataupun tangan kita menyebabkan punca kepada kejadian musibah dekat atas alam ini, maka hati-hati. Itu menjadikan kita ni orang-orang yang sama ataupun memiliki sifat yang ada di kebun yang zalim ataupun yang kufur ni tadi. Kemudian perkataan yang terakhir kita lihat, tambahan poin kedua, sebentar maaf. Kita masih lagi yang bahagian kedua, perkataan kalau kita lihat husbana ini. Ibn Atiyah mentafsirkan husbana ini sebagai musibah ataupun bencana yang bersifat barid, sejuk. So kalau kita faham dalam konteks hari ini adalah ribut taufan, banjir dan sebagainya yang akhirnya dia terkait dengan bencana alam lah yang akhirnya kita boleh linkkan dengan sifat manusia itu sendiri. Itu sebagai untuk poin kedua. Dan poin terakhir adalah fatusbiha sa'idan zalaqa. Perkataan zalaqa, licin, kontang kalau kita lihat pada terjemahan Abdullah Basmah.
Tapi zalaqa dalam version kamus bahasa Arab, dia bermaksud segala akar dan dasar itu tercabut keluar. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat bila banjir berlaku, sekarang kita dah ada kan segala media punya liputan secara online, YouTube dan sebagainya. Kita lihat dekat mainstream, bagaimana kalau berlaku banjir, ribut taufan, apa yang berlaku? Segala pokok, segala akar, segala apa yang ada di bawah bumi dimuntahkan. Itulah yang memasukkan zalaqa. Dia bukan sekadar musnah yang sekadar kita kata hancur, berderai, tidak. Dia memuntahkan kembali apa yang ada dekat bawah bumi tu. So nak bagi tahu yang sebenarnya kalau kita lihat, ini antara satu kriteria orang mukmin. Bila dilihat ada kezaliman yang dibuat oleh orang yang kufur, dia tahu yang something bad is going to happen. So we shall be prepared. Kita kena buat persediaan sebenarnya. So apa yang disebutkan oleh tukang kebun ini adalah sebenarnya firasat manusia yang beriman dan dia tahu sebenarnya apa yang berlaku. Setiap keburukan yang berlaku itu sebenarnya datang dari tangan manusia. Jadi itu saja setakat saya berkongsi pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apa yang baik itu daripada diri saya, apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan apa yang lemah itu datang pada diri saya sendiri. Saya serahkan mikrofon ini kembali kepada Ustaz Muhammad. Silakan Ustaz Amin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Akram atas penjelasan ayat yang ke-40 tadi. Menarik sekali kalau kita kaitkan antara perkataan husbanan dan juga zalaqa. Husbanan seperti yang Ustaz Akram sebut tadi, dia adalah satu kemusnahan akibat daripada tangan-tangan manusia. Kan? Dan dalam surah Al-Baqarah pun Allah sebut tentang mereka yang zalim itu menganggap bahawa mereka sedang repair bumi. Sebenarnya mereka memusnahkan bumi. Itu yang pertama. Dan juga zalaqa adalah kemusnahan yang total lah, senang kata. Apa yang hasil tangan manusia itu akan yang bermasalah, yang rosak daripada hasil tangan manusia itu akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Baik, Ustaz Akram, kita ada satu soalan yang ditujukan kepada siapa pun tak apalah, kita pandai-pandai lah. Daripada Siti Nur Rashidah, Ustaz tempatannya saya selalu dengar ramai orang kata kita kena jadi kaya supaya kita boleh tolong orang Islam dengan kekayaan kita. Adakah ini bercanggah dengan pendirian tukang kebun yang soleh dalam ayat ini? Okey, saya jawab daripada slide saya dululah. Kalau Ustaz Akram ada tambahan lagi, saya minta Ustaz Akram jawab. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah kita mesti bersyukur kepada Allah, mesti sabar, wa imma kaya ataupun wa imma miskin. Miskin dan kaya itu kita mesti anggap itu kedua-duanya adalah ujian daripada Allah. Kaya tak boleh bongkar, kita kena saling bantu orang yang miskin, dan sememangnya kita perlu untuk jadi kaya. Kan? Kita perlu untuk jadi kaya. Kalau di sesi saya tadi, saya sebutkan bahawa Nabi SAW minta supaya diberi rezeki yang melimpah ruah, diberi rezeki yang banyak. Cumanya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat, kurniaan, kemewahan yang Allah kurniakan kepada kita perlu diletakkan pada tempat yang betul. Tak boleh dijadikan sebagai kemegahan diri, tak boleh bongkar dengan nikmat dan sebagai perkara-perkara negatif yang lain. Segala nikmat yang Allah kurniakan nikmat kepada kita. Allah juga mensyariatkan zakat, Allah juga menganjurkan sedekah, Allah juga menyuruh kita untuk saling tolong-menolong. Kan? Sebab itu, jadi kaya itu perlu untuk menguasai ekonomi dan juga untuk menguasai perkara yang lain. Memang sekarang ni semuanya pakai duit. Perlu untuk jadi kaya. Dan kalau saya boleh kongsikan juga tentang tentang doa yang Nabi sebut tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang dimaksudkan juga dengan al-ghina di situ bukan semata-mata minta kaya, tetapi minta dipermudahkan segala jalan-jalan untuk menjadi kaya. Itu yang disebut disebut oleh siapa Sekejap tak nampak lah, tapi saya tak nampak lah. Banyak sangat daripada kitab ni. Tapi itu juga adalah maksudnya. Jadi bila kita minta kepada Allah untuk dikurniakan rezeki, bukanlah maksudnya
minta rezeki saja, tapi itu juga adalah permintaan untuk dikurniakan peluang-peluang untuk kita dapat rezeki. Kan? Dapat anak-anak yang soleh, harta yang banyak, dapat peluang pekerjaan. Kalau orang bisnes tu dapat peluang-peluang bisnes yang banyak dan sebagainya lah. Itu juga adalah maksudnya. Dan perlu untuk kita jadi kaya, tetapi kekayaan kita itu bukanlah menjadikan diri kita bongkak, bahkan menjadikan diri kita semakin tawaduk, semakin terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diajarkan oleh oleh kawan kepada pemilik kebun itu, yang kita mestilah sentiasa ikat kepada Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu jawapan daripada side saya. Kalau Ustaz Akram boleh tambahkan lagi, silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Jadi benarlah seperti mana yang saya jelaskan. Cuma saya tambah sikitlah. Berkenaan dengan tukang kebun yang beriman dan yang kufur tadi itu adalah sebenarnya soal dia punya kepercayaan dan dia punya i'tiqad. Bagaimana seorang satu sudut, kita bukan menafikan untuk jadi kaya. Itu adalah sangat dianjurkan dalam Islam, sebab itu adalah kita kata banyak faedah Islam akan dapat melalui kekayaan individu Muslim. Cuma yang kita nak sampaikan daripada ayat 39-40 ini adalah soal berkenaan dengan mindset. Kalau kita kaya, kita kembalikan nikmat itu kepada siapa sebenarnya? Kalau kita miskin, kita kembalikan juga benda itu kepada siapa sebenarnya? Inilah yang sebenarnya yang nak diterapkan dalam ayat 40 ini. Bagaimana, tak apalah, dia usaha sebab dia pada kebun, dia usaha. Cuma dia memilih untuk tidak ada stand. Kalau waktu dia melihat orang-orang atau tukang kebun yang lebih kaya itu datang pada orang tukang kebun yang kufur itu, dia tidak membandingkan kenapa Tuhan tak bagi aku macam dia bagi kat tukang kebun yang kufur ni, sedangkan aku orang beriman. Tidak. Tapi dia kata apa? Dia kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak apalah, aku usaha, aku dapat pahala. Dan aku yakin yang sebenarnya Tuhan menyediakan nikmat yang lebih baik sebenarnya daripada apa yang dilihat dekat dunia tukang kebun yang kufur ni tadi tu. Yang dilihat dalam ayat yang ke-40 ni adalah kekayaan yang dicapai oleh manusia ataupun tukang kebun yang kufur itu, dia adalah perkara yang tertahan dekat dunia sahaja. Sedangkan yang diimpikan oleh tukang kebun yang soleh itu adalah nikmat yang lebih besar, iaitu apa? Dekat akhirat sana, iaitu destinasi setiap manusia yang akan tuju nanti. So itu adalah mindset lah, dia berkenaan dengan mindset ataupun kefahaman dua individu yang berbeza. Seorang dia meletakkan segala-galanya kepada Allah, dia sandarkan segalanya kepada Allah SWT. Dia senang kepada Allah, dia susah pun dia sandar kepada Allah SWT. Sedangkan yang seorang lelaki tu, kawan dia memilih untuk melihat segala kekayaan itu sebagai apa yang diusahakan sendiri, dan dia tak sandarkan kembali kepada Tuhan yang mempunyai ataupun memiliki harta tersebut yang memberikan sebagai pinjaman sahaja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Akram. Dan kita pun berada di penghujung sesi ini, dekat pukul 10 dah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Akram dan juga panel kedua, dan juga ribuan terima kasih kepada semua yang mendengar perbincangan ini. Semoga-moga ada manfaat dan juga ada faedah yang boleh kita tadabbur, kita renungi, kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi yang baik dan yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk dan salah itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Saya mewakili Tadabbur Center mohon maaf atas segalanya. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang dan juga perkongsian-perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.